Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Singapura menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak keselamatan Dialog Shangri-La yang menumpukan kepada isu-isu keselamatan di rantau Asia Pasifik dan kebimbangan keselamatan dari perubahan program-program memodernkan tentera serta keselamatan serantau termasuk pengganasan dan kegiatan lanun. Bagaimanapun, sidang lebih memfokuskan kepada keganasan berterusan di Syria dan serangan-serangan di Afghanistan. Pemimpin pembangkang Myanmar Aung San Suu Kyi buat pertama kalinya sejak dibebaskan dari tahanan dalam rumah membuat lawatan ke luar negara. Negara pertama dalam rangka lawatan beliau ialah Thailand. Semasa di Thailand, Suu Kyi mengadakan perjumpaan dengan timbalan Perdana Menteri Thailand dan para pelarian Myanmar di perkemahan pelarian Mela. Laporan mengenainya antara bahan yang terkandung dalam segmen Asia Pasifik. Ikuti laporannya bersama Syaiful Bakrin Haji Suhaili. Sidang kemuncak keselamatan Dialog Shangri-La di Singapura berakhir hujung minggu lalu dengan para menteri dari Perancis dan Kanada membincangkan keganasan berterusan di Syria dan serangan-serangan Amerika di Afghanistan dan Pakistan. Ketika membincangkan isu Syria, Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian berkata, Perancis akan meneruskan usaha agar tindakan keras dikenakan ke atas kerajaan Syria. Bagaimanapun, beliau menambah negaranya hanya akan bertindak di bawah mandat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Katanya, situasi di Syria mungkin mengambil masa bertahun-tahun lamanya dengan berbagai jenis komitmen ketenteraan yang akan disumbangkan oleh Perancis, tetapi hanya akan dijalankan di bawah mandat Majlis Keselamatan PBB. Dalam perkara itu, Presiden Perancis François Hollande gagal mendapatkan sokongan dari Presiden Rusia Vladimir Putin semasa rundingan di Paris bagi mengenakan lebih banyak sukatan ke atas Syria yang beliau sifatkan sebagai satu penyelesaian politik penting. Sementara itu, menyentuh mengenai isu pertahanan, Menteri Pertahanan Singapura Ang Eng Hen berkata, ASEAN tidak akan menyebelahi mana-mana pihak antara Amerika Syarikat dan China. Menurutnya, mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan mesyuarat pertahanan yang melibatkan para perwakilan dari Amerika Syarikat, China, India dan lain-lain perlu mengadakan satu forum bagi menyelesaikan perbezaan. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menyeru agar ketenangan dikembalikan selepas para penunjuk perasaan anti-kerajaan mengepung bangunan parlimen yang memaksa speaker menangguhkan perbahasan mengenai rang undang-undang perdamaian. Tindakan para penunjuk perasaan anti-kerajaan tersebut menyebabkan parlimen Thailand ditutup dan perbahasan ditangguhkan. Perdana Menteri Thailand merayu agar ketegangan terhadap pelan perdamaian kebangsaan yang penuh kontroversi yang bertujuan bagi membawa pulang bekas Perdana Menteri dan merupakan abang beliau yang tinggal dalam buangan Thaksin Shinawatra. Rang undang-undang tersebut membangkitkan kekecohan semasa perbahasan di parlimen. Kira-kira 2,500 penunjuk perasaan anti-kerajaan yang terkenal dengan kumpulan kemeja ti kuning mengepung bangunan parlimen. Menurut Puan Yingluck, rang undang-undang perdamaian melalui parlimen itu bukan bertujuan untuk mengembalikan wang 1.5 bilion kepunyaan Thaksin yang telah dibekukan dan rekod jenayahnya dihapuskan, tetapi ia semata-mata bagi mewujudkan perdamaian di Thailand. Treat everyone equal and follow by the due process. I enjoy to serving Thai people. Pemimpin pembangkang Myanmar Aung San Suu Kyi mengadakan rundingan dengan timbalan Perdana Menteri Thailand Shalim Yubanrang di Bangkok menjelang Forum Ekonomi Dunia WEF. Suu Kyi berada di Thailand bagi lawatan pertama beliau di luar Myanmar sejak dibebaskan dari tahanan dalam rumah. Bagi tempoh 2 dekad, Suu Kyi berada dalam tahanan rumah dan bimbang bahawa beliau tidak akan dapat pulang semula ke Myanmar jika meninggalkan negara itu. Bulan depan, Suu Kyi dijadualkan mengadakan lawatan ke Switzerland, Norway dan Britain. Beliau juga akan berucap di persidangan buruh antarabangsa di Geneva pada 14 Jun ini dan berucap di Parlimen Britain. Thailand merupakan negara pertama dilawati Suu Kyi sejak beliau meninggalkan rumah kediamannya buat sementara waktu di Britain
pada tahun 1988. Social media, I can honestly admit to you that Dalam pada itu, semasa di Thailand, Aung San Suu Kyi juga mengadakan perjumpaan bersama pelarian Myanmar di sebuah perkhemahan di wilayah Tang. Beribu-ribu pelarian dari khemah Meli itu mengalu-alukan kunjungan Suu Kyi buat pertama kali dalam tempoh lebih 20 tahun. Suu Kyi menemui beribu-ribu pelarian dan mengadakan kunjungan ke sebuah hospital di perkhemahan tersebut yang dikendalikan oleh sebuah pertubuhan bantuan Perancis, Premier Urgent Aid Medical International PUAMI. Sejak tiba di Thailand awal minggu ini, Suu Kyi mengadakan perjumpaan dengan para pegawai kerajaan negara tersebut yang menghadiri mesyuarat Forum Ekonomi Dunia. Bagi tempoh 2 dekad, Suu Kyi berada dalam tahanan rumah dan bimbang bahawa beliau tidak akan dapat pulang semula ke Myanmar jika meninggalkan negara itu. Perkhemahan pelarian Meli yang bersepadan dengan Myanmar merupakan perkhemahan terbesar bagi para pelarian di Thailand yang menempatkan kira-kira 50,000 pelarian. Polis Jepun menyoal siasat seorang wanita mengenai serangan serentak gas saraf pada tahun 1995 di stesen-stesen kereta api bawah tanah di Tokyo yang mengorbankan 13 orang. Kultus Aum Shinrikyo dipertanggungjawabkan terhadap serangan gas saraf sarin di stesen kereta api bawah tanah itu. Susulan serangan tersebut, seorang ahli kumpulan fanatik itu masih dikendaki dalam pembunuhan beramai-ramai yang paling teruk pernah dilihat di negara itu. Noko Kikuchi, 40 tahun, ditangkap hujung minggu lalu setelah 17 tahun berada dalam buruan. Tangkapan dilakukan berikutan maklumat yang diberi oleh salah seorang jirannya kepada pihak polis di Bandaraya Sagamihara di barat daya Tokyo. Laporan media Jepun mengatakan Kikuchi yang bekerja di sebuah rumah warga emas tinggal bersama seorang rakan kerjanya ketika dia ditangkap. Semasa ditangkap, dia mengaku melepaskan gas tersebut. Serangan-serangan serentang di stesen-stesen berdekatan pusat kerajaan Jepun itu mencetuskan keadaan panik di seluruh bandaraya Tokyo. Kultus tersebut juga bertanggungjawab ke atas serangan di Bandaraya Matsumoto setahun sebelum serangan di Tokyo. Kikuchi merupakan salah seorang dari 2 orang ahli Aum Shinrikyo yang masih berleluasa dan hanya Katsuya Takahashi sahaja yang masih disenarai penjenayah yang dikendaki setelah Kikuchi ditangkap. Penangkapan Kikuchi berlaku beberapa bulan selepas seorang ahli Aum, Makoto Hirata, menyerah diri kepada pihak polis. Beratus-ratus orang kurang upaya dan keluarga mereka berhimpun dalam usaha mereka untuk memecahkan buku rekod dunia Guinness bagi lukisan tapak kaki terbesar di Hong Kong. Lukisan tapak kaki itu dilukis di atas sebuah kanvas sebesar 2 buah gelanggang bola keranjang. Lanskap lukisan sebesar lebih dari 1,684 meter persegi itu diberi nama Mark My Heart Print dan diharap dapat mengalahkan rekod 1,489 meter persegi sebelumnya yang dicatatkan di United Kingdom tahun lalu. Pejabat rekod dunia Guinness memberitahu pihak penganjur mereka memerlukan lebih masa untuk mengesahkan lukisan tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan. Projek tersebut diilhamkan oleh kumpulan amal Loving Power dan AN56, sekumpulan 15 anggota pemimpin masyarakat bebas. Menurut pegawai perhubungan AN56, lukisan Mark My Heart Print diharap akan dapat membangun keyakinan dan meningkatkan kesedaran individu kurang upaya di Hong Kong yang kurang diberi perhatian. Lukisan ini mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk disiapkan. Di Kemboja, para pelukis dari 5 buah negara di Asia Tenggara mempamerkan hasil karya lukisan mereka untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemalsuan ubat-ubatan. Lebih dari 40 hasil lukisan oleh 34 pelukis dipamerkan di Institut Perancis dan Pusat Kebudayaan Jerman Metahaus di Phnom Penh. Farmasi palsu sangat berleluasa di Asia Tenggara, di mana kebanyakannya dijual murah di jalan-jalan raya
atau di pasar-pasar di luar bandar. Walaupun Viagra merupakan satu-satunya uban yang sangat popular, tetapi ia tidak begitu membimbangkan berbanding dengan ubat-ubat palsu bagi memerangi malaria, batuk kering dan HIV. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ubat-ubatan palsu yang dijual tidak mengandungi sebarang atau sedikit bahan yang aktif dan menyebabkan kematian atau sakit berpanjangan. Dengan harapan lukisan-lukisan mereka dapat membawa kelainan, para pelukis Kemboja mengadakan pameran ini dan orang ramai beroleh manfaat darinya. Pameran ini juga akan dipamerkan di negara-negara Asia Tenggara lain termasuk Perancis. Para penuntut di Singapura berjaya mencipta sarung tangan touchscreen atau skrin sentuh ice glove yang dahulunya lebih terkenal digunakan di negara-negara musim sejuk. Penuntut-penuntut ini telah mengubah sarung tangan yang dahulunya hanya boleh digunakan semasa cuaca sejuk kepada sarung tangan yang lebih berkesan. Ia mempamerkan dua lapisan yang unik yang membolehkan pemindahan gerakan elektrik dari jari jemari ke skrin semasa cuaca sejuk. Melakukan ujian teknologi tersebut di bandaraya yang mempunyai cuaca panas adalah sesuatu yang sangat mencabar. Para penuntut terpaksa menggunakan sebuah kedai yang berhawa dingin. Pencipta sarung tangan ini, Chairman Tan, berusia 22 tahun, merupakan penuntut pertukaran teknologi Universiti Kebangsaan Singapura, SNU di Sweden. Sekembalinya dari Sweden, Tan membuka sebuah syarikat yang diberi nama Fund in Ecological Textile, FIETT, dan mula memasarkan sarung tangan tersebut dengan harga $49 Amerika. Februari adalah ulang tahun Hari Kesatuan Republik Myanmar dan sambutannya diadakan di seluruh negara. Sambutannya yang ke-65 tahun ini dihadiri lebih 2,000 orang. Kebanyakan pelancong dari Korea Selatan kagum dengan keadaan di Malaysia sehingga ada yang menyifatkan negara itu memiliki nilai estetika tersendiri. Masalah ruang letak kereta yang terhad di Singapura diatasi dengan adanya sistem letak kereta mekanikal yang menyerupai tempat letak kereta bertingkat. Segmen Jendela ASEAN kali ini turut memuatkan paparan menarik mengenai sekumpulan wanita di Beaufort, Sabah yang mengusahakan ladang nenas secara berkelompok. Yang menarik tentang perusahaan ini ialah ia boleh mendatangkan penghasilan sehingga RM3,000 sebulan. Ikuti laporannya. Republik Kesatuan Myanmar terdiri daripada semua 135 bangsa negara. Pemimpin bangsa Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Barmar, Mon, Rakhine dan Shan menandatangani Pakatan Panglong pada 12 Februari 1947. Memandangkan pakatan itu adalah simbol semangat kesatuan atau Union Spirit, mereka bergabung menuntut kemerdekaan daripada koloni British. Maka 12 Februari dianggap sebagai Hari Kesatuan dan diadakan di semua bandar di seluruh negara setiap tahun. Pada hari ulang tahun Hari Kesatuan ke-65, majlis mengibar bendera diadakan di dataran depan City Hall, Naypyidaw. Seramai 2,300 orang termasuk perwakilan parlimen serta pengerusi jawatan kuasa Hari Kesatuan, Naib Presiden Myanmar Dr. Sai Mok Ham hadir. Naib Presiden juga membacakan perutusan daripada Presiden U Tien Sien. Dalam bahasa yang mudah, guru akan menyediakan hidangan atau menu yang berlainan. Bukan lagi menyediakan Kagum, unik dan berbudaya. Itu antara perasaan yang digambarkan oleh para pelancong dari Korea Selatan yang menyertai program mesra penduduk, anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kehidupan masyarakat majmuk yang bermuafakan antara pengalaman yang unik bagi mereka untuk dikongsikan apabila pulang ke negara asal nanti.
Mereka juga tidak menyangka pembangunan prasarana di Malaysia setanding dengan negara maju yang lain. Rata-rata mereka berasa sangat selesa dan selamat berada di negara ini dan menyifatkan Malaysia memiliki nilai estetika tersendiri. Menurut Presiden Delegasi Yayasan Global Keamanan Korea, David Yu, program mesra penduduk ini antara cara terbaik mengukuhkan persefahaman antara Malaysia dan Korea sekaligus melancarkan sektor pelancongan negara. Berlangsung di Kuala Lumpur, Majlis Penyerahan Delegasi Korea kepada keluarga angkan diserikan dengan persembahan tarian negara itu. Pihak berkuasa di Singapura akan cuba melaksanakan sistem letak kereta mekanikal di kawasan perumahan awam menjelang akhir tahun ini. Perintis tersebut boleh dilakukan di kawasan perumahan yang lama yang menghadapi masalah ruang letak kereta. Lembaga Perumahan Singapura sedang mengkaji cara penyelesaian secara automatik seperti tempat letak kereta mekanikal di Club Street boleh mengatasi masalah tempat letak kereta. Ia seperti Lego pada skala besar dan boleh menjadi blok bangunan bagi penyelesaian tempat letak kereta di kawasan tanah yang terhad di Singapura pada masa hadapan. Tempat letak kereta ini dipanggil sistem jenis CHAN. Ia serupa dengan tempat letak kereta bertingkat. Sistem letak kereta elektronik yang menelan belanja $6 juta Singapura di Club Street boleh menempatkan sehingga 140 buah kereta. Ia mengambil masa kira-kira 4 minit untuk mendapatkan semula kenderaan anda. Namun, adakah ia dipercayai pengendali sistem yang berusia 4 tahun itu melaporkan kira-kira 3 atau 4 kerosakan berlaku setiap bulan? Pengendali berkata ia mungkin mengambil masa 1 jam untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Ia berharga kira-kira $10,000 Singapura sebulan untuk mengekalkan sistem ini. Ketika ini terdapat lebih 70 kawasan letak kereta mekanikal di negara tersebut. Golongan wanita mampu menjadi usahawan yang berjaya sekiranya diberi peluang. 30 wanita dari kampung Takuli, kira-kira 10 km dari Pekan Beaufort, Sabah, mengusahakan ladang nanas secara berkelompok di kawasan tanah seluas 40 hektar yang disediakan kerajaan negeri. Tanaman nanas Beaufort mendatangkan pulangan yang cukup lumayan dan adalah penyumbang terbesar buah tropikal di Sabah. Daerah Beaufort sememangnya terkenal dengan buah nanas yang berkualiti tinggi. Pengiktirafan ini diberikan melalui anugerah nanas terbaik sempena Hari Peladang Kebangsaan pada 2009 dan 2010. Menyedari potensi tanaman ini, Jupina Embu bersama rakan-rakannya mengusahakan ladang nanas ini pada 2008 dengan bantuan Jabatan Hal Ehwal Wanita menerusi projek ladang nanas Agronita Beaufort. Mereka turut dibantu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Setiap peserta membangunkan sehingga 2 hektar tanah dengan tanaman nanas. Mereka memperolehi pendapatan kira-kira RM3,000 sebulan hasil mengusahakan tanaman ini. Menurut Jupina yang juga ketua projek penanaman nanas ini, hasil daripada ladang nanas ini telah pun memasuki pasaran luar, khususnya hotel-hotel dan pusat beli belah di Kota Kinabalu. Jupina berkata nanas Beaufort semakin mendapat permintaan tinggi, bukan sahaja dalam kalangan penduduk negeri ini, malah dari negeri lain seperti Sarawak dan negara jiran Brunei Darussalam. Kinjus Embu yang merupakan antara peserta terawal ladang ini pula bersyukur kerana kerajaan memberi peluang kepada mereka menerajui penanaman nanas ini. Dengan bahan-bahan itu tadi, edisi Dunia Asia minggu ini sampai ke penghujungnya. Bersua lagi minggu depan dengan banyak bahan yang menarik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.